Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya Nusyirah binti Cik Zakaria. Saya dan rakan saya akan membentangkan tentang tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya saya akan serah kepada rakan saya untuk memulakan cerita yang pertama, iaitu tentang permulaan Nabi Muhammad sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurbatun Nakibah binti Qunazri di 18110607. Okey, hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan 3 tajuk kecil, iaitu permulaan Nabi Muhammad sakit pada minggu terakhir dan 5 hari sebelum beliau wafat. Okey, kisah ni saya rujuk dalam buku Tahzib Sirah Ibn Hisham karya Abdul Salam Harun. Okay, dalam buku ni dia menceritakan Rasulullah mulai sakit ketika beliau pergi ke makam Baqi Al-Kharqa, iaitu tempat pemakaman penduduk Madinah yang terletak di dalam kota tersebut. Pada ketika itu Rasulullah pergi pada pertengahan malam dan keesokan harinya beliau mulai jatuh sakit. Diriwayatkan daripada Aisyah berkata Rasulullah pulang daripada kubur Al-Baqi dan mendapati kepala beliau sakit. Ketika itu Rasulullah telah mengadu kepada Aisyah bahawa kepala beliau sakit. Okey, seterusnya hari berganti hari. Seminggu sebelum Rasulullah wafat, sakit Rasulullah semakin parah dan dalam keadaan sakit sekalipun Rasulullah tetap mengelilingi rumah-rumah isteri Rasulullah. Dan ketika di rumah isterinya Maimunah, sakit Rasulullah semakin parah, dan pada ketika itu Rasulullah meminta Maimunah untuk mengumpulkan kesemua isteri-isterinya, dan Rasulullah meminta izin untuk dirawat di rumah Aisyah. Pada ketika itu para isteri Rasulullah mempersetujui permintaan Rasulullah. Tidak beberapa lama kemudian Rasulullah pergi ke rumah Aisyah ditemani oleh Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib, serta kepala beliau diikat dengan kain ketika itu. Okey. Hari demi hari para sahabat menjenguk Nabi dan mendapati keadaan Nabi semakin parah. Abu Sa'id Al-Khudri tatkala menjenguk Nabi, beliau berkata, "Aku menjenguk Nabi SAW ketika beliau sakit. Aku meletakkan tanganku kepada beliau, maka aku mendapati rasa panas tubuh beliau tembus sampai ke selimut beliau di depanku. Aku berkata, wahai Rasulullah, betapa beratnya sakitmu. Nabi berkata, sesungguhnya demikianlah kami para Nabi, ujian dilipat gandakan bagi kami dan pahala juga dilipat gandakan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, 5 hari sebelum Rasulullah wafat. Ketika itu sakit Rasulullah semakin teruk. Suhu badan Rasulullah ketika itu semakin tinggi dan semakin panas sehingga menyebabkan Rasulullah pingsan. Ketika Rasulullah sedar daripada pingsan, Rasulullah meminta para sahabat untuk menyiramkan air kepadanya. Setelah disiramkan air, beliau berkata kepada para sahabat, "Aku mulai rasa semakin baik." Kemudian pada ketika itu juga Rasulullah meminta para sahabat untuk pergi ke masjid menemui orang-orang masjid dan membalas apa yang pernah Rasulullah buat, seperti mencaci ataupun terkasar bahasa. Kata sahabat, tentu saja tak ada seorang pun yang pernah disakiti oleh Nabi. Sakit Nabi bertambah parah, panas demamnya semakin memuncak. Pada ketika itu juga isteri dan para tetamu yang menjenguknya meletakkan tangan di atas selimut Nabi untuk merasakan kepanasan yang dialami oleh Nabi. Okay. Ketika Rasulullah sedar daripada pingsan, Rasulullah meminta para sahabat untuk menyiramkan air kepadanya. Setelah disiramkan air, beliau berkata kepada para sahabat, "Aku mulai rasa semakin baik." Kemudian pada ketika itu juga Rasulullah meminta para sahabat untuk pergi ke masjid menemui orang-orang masjid dan membalas apa yang pernah Rasulullah buat, seperti mencaci ataupun terkasar bahasa. Kata sahabat, tentu saja tak ada seorang pun yang pernah disakiti oleh Nabi. Sakit Nabi bertambah parah, panas demamnya semakin memuncak. Pada ketika itu juga isteri dan para tetamu yang menjenguknya
meletakkan tangan di atas selimut Nabi untuk merasakan kepanasan yang dialami oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syairah binti Siti Zakaria, nombor matrik di 18110502. Okey, baik. Seterusnya saya akan menceritakan tentang 4 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Khamis 8 Rabiul Awal 11 Hijrah, iaitu 4 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakit baginda semakin berat. Lalu baginda telah meminta dengan berkata, "Tolong bawa kemari untuk kutulis buat kamu semua bingkisan di mana kamu tidak akan sesat selepas itu." Dan pada ketika itu yang berada di rumah baginda terdapat beberapa orang, antaranya ialah Umar ibnu Al-Khattab. Umar berkata, "Kini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan yang amat teruk. Kan kami sudah mempunyai Al-Quran, sudah cukup untuk kamu, iaitu kitab Allah itu." Lalu ahli keluarga Rasulullah berselisih pendapat dan berbalah. Ada di antara mereka mengatakan, "Ayuh kita berikan sesuatu kepada Rasulullah." Dan ada yang bersetuju dengan kata-kata Umar Al-Khattab tadi. Dan hingga pada itu berlakulah kesibukan dan percanggahan menyebabkan Nabi Muhammad SAW berkata, "Kamu semua beredar dari sini." Pada hari itu juga Nabi Muhammad SAW membuat 3 wasiat, iaitu wasiat pertama ialah baginda berpesan supaya dihalau keluar kaum Yahudi, Nasrani dan musyrikin dari semenanjung tanah Arab. Wasiat kedua, baginda berpesan supaya membenarkan kedatangan para perwakilan sebagaimana yang pernah baginda lakukan. Manakala wasiat ketiga, perawi hadis terlupa dan ia menjadi beberapa perkara. Antaranya ialah berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meneruskan penghantaran Islam pimpinan Usamah, ataupun perintah untuk solat dan membuat hubungan baik dengan hamba-hamba yang dimiliki. Itulah antara wasiat yang Nabi buat. Seterusnya, walaupun baginda dalam keadaan sakit, baginda terus bersembahyang, mengimami jemaahnya pada waktu maghrib dengan membaca surah Al-Mursalat. Pada waktu Isyak, sakit baginda membuatkan tidak terdaya untuk keluar ke masjid. Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Apakah orang ramai sudah bersolat?" Kami menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Mereka semua sedang menunggu tuan hamba." Baginda menyatakan lagi, "Sediakan air di dalam talam itu." Kami pun berbuat mengikut suruhan baginda. Dengan itu, baginda bersuci dan bangun. Namun, baginda pitam di situ dan apabila sedar, baginda bertanya, "Apakah orang ramai sudah solat?" Kejadian pitam itu berlaku berulang-ulang selepas baginda bersuci. Akhirnya, baginda menyuruh Abu Bakar mengimami orang ramai. Abu Bakar menurut perintah Rasulullah SAW untuk mengimami solat sebanyak 17 kali semasa hayat baginda. Kemudian, keesokan hari, ketika Nabi merasa dirinya ringan sedikit, baginda keluar dengan dibantu oleh 2 orang untuk bersembahyang zuhur. Apabila Sayyidina Abu Bakar terlihat Rasulullah SAW, beliau berundur ke belakang, tetapi Rasulullah SAW memberi isyarat supaya jangan berundur. Rasulullah menyuruh mereka tadi, iaitu 2 orang yang menolongnya, untuk mendudukkan baginda di sebelah kiri Abu Bakar. Sehari sebelum wafat, iaitu pada hari Ahad, Rasulullah memerdekakan kesemua hamba sahaya, bersedekah dengan 7 dinar. Semua senjata-senjatanya diberikan kepada kaum muslimin dan baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergadai pada seorang Yahudi dengan 30 cupak beras bali. Dan pada malam itu juga Aisyah meminjam minyak untuk menghidupkan lampu dari jirannya. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serah kepada rakan saya untuk meneruskan cerita tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faizah binti Sa'id, nombor matrik di 181-10489. Baik, kita teruskan lagi kepada bahagian iaitu hari terakhir dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik meriwayatkan katanya, sekalian kaum muslimin yang sedang bersolat subuh di belakang Abu Bakar pada hari Isnin itu dikejutkan oleh kemunculan Rasulullah dari sebelah bilik Aisyah sedang jemaah bersembahyang. Baginda melihat
dan memberi senyumannya. Lalu Abu Bakar pun berundur ke belakang untuk menyertai saf di belakang, kerana beliau menyangka Rasulullah hendak keluar bersembahyang. Namun baginda memberi isyarat kepada mereka supaya meneruskan sembahyang itu. Kata Anas lagi, hampir-hampir sidang jemaah terpesona dengan solat mereka kerana gembira melihat Rasulullah. Selepas itu Rasulullah tidak berkesempatan lagi untuk bersembahyang 5 waktu yang lain. Kemudian hari semakin cerah. Rasulullah menjemput Fatimah dan membisik kepadanya sesuatu yang menyebabkan beliau menangis. Selepas itu baginda memanggil Fatimah lagi dan membisikkannya kepadanya sesuatu lagi, menyebabkan Fatimah pula tersenyum. Kemudian Aisyah berkata, "Kami pun bertanya apa ceritanya." Jawab Fatimah, "Baginda membisik bahawa Allah menjemputnya melalui sakit yang baginda alami ini. Itulah yang membawa aku menangis." Pada kali kedua, Rasulullah membisikkan bahawa daku ahli keluarganya yang diwafatkan Allah selepas baginda. Itulah yang menyebabkan aku tersenyum. Selain dari itu, Rasulullah SAW juga memberi kabar gembira kepada Fatimah bahawa beliau adalah Sayyidah Nisa al-Alamin, iaitu penghulu wanita dunia. Di saat Rasulullah memanggil Al-Hasan dan Husain dan baginda mencium kedua-duanya sambil berwasiat kepada mereka berdua dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah menjemput isteri-isterinya dan menasihati dan memperingatkan mereka. Kesakitan semakin bertambah dan kesan racun yang baginda termakan di hari Khaybar boleh dilihat, menyebabkan Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, kini aku masih terasa sakit kesan makanan di hari Khaybar dahulu. Inilah masanya aku mendapati nafasku sesak terputus-putus kerana kesan racun itu." Lalu Rasulullah mewasiatkan kepada orang ramai dengan sabdanya, "Solatlah, solatlah dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya milik kamu." Baginda mengulangi ungkapan ini berkali-kali. Seterusnya, pada saat Nazak mendatangi Rasulullah dan Aisyah bertindak membiarkan Rasulullah bersandar kepadanya. Lalu, sebelum itu, Abdul Ar-Rahman bin Abu Bakar, iaitu anak Abu Bakar, telah masuk ke bilik beliau dan memegang kayu sugi. Dan aku membiarkan Rasulullah bersandar. Kulihat Rasulullah memerhati ke arahku. Ku sedar bahawa Rasulullah suka dan hendakkan siwak tersebut. Justru aku bertanya, "Mahukah ku ambil untukmu ya Rasulullah?" Rasulullah pula mengangguk kepalanya. Kemudian ku ambilkan siwak itu dan memberikan kepadanya. Tidak berapa lama selepas baginda selesai bersiwak, Rasulullah pun mengangkat tangannya ke langit dan diikuti dengan renungan matanya ke atas dan disusuli dengan gerakan bibirnya. Aisyah telah mendengar ungkapan terakhir yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW, iaitu, "Bersama-sama dengan mereka yang telah engkau kurniakan dan golongan para Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah daku dan kasihanilah daku. Letakkanlah daku dengan kekasih yang tertinggi. Ya Allah, ya Tuhanku, kekasih yang tertinggi." Baginda mengulangi lafaz yang terakhir sebanyak 3 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, kekasih yang tertinggi. Dan tangan baginda pun layu turun ke bawah,
maka baginda pun terus bersama kekasih yang tertinggi. Lalu peristiwa kewafatan Rasulullah ini berlaku ketika pagi sudah meningkat pada hari Isnin, iaitu 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, iaitu baginda berumur 63 tahun. Kemudian rasa kepiluan menyelubungi para sahabat. Berita kewafatan Rasulullah SAW yang memilukan tersebar luas. Suasana muram menyelubungi persada Madinah, kata Anas. Tidak pernah aku melihat suatu hari lebih ceria dan bercahaya dari hari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, dan tidak pernah pula kulihat satu hari yang lebih buruk dan muram dari hari kewafatan Rasulullah SAW. Selepas wafatnya Rasulullah, puteri baginda iaitu Fatimah telah mengucapkan satu ungkapan, "Duhai ayahku, kau menyahut seruan Tuhanmu. Duhai ayahku, syurga Al-Firdaus kesudahanmu. Duhai ayahku, kepada Jibril jua kami bertakziah mengenai kewafatanmu." Baik, itu saja daripada saya tentang hari terakhir dalam hidup baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajiah binti Ahmad. Saya akan membentangkan itu tajuk kewafatan Nabi Muhammad SAW untuk bahagian iaitu sikap Umar. Di hari itu, Umar telah berdiri di hadapan kalai ramai dan mengikut riwayat menceritakan bahawa beliau telah keluar dari kewarasannya dengan berkata, sebenarnya terdapat beberapa orang munafikin telah menyebut bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat, cuma beliau pergi menemui Tuhannya seperti Musa bin Amran pergi menemui Tuhannya. Musa menghilangkan diri untuk selama 40 malam, kemudian baginda pulang semula setelah orang berkata yang Musa telah mati. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti akan pulang semula. Seperti sesiapa yang menyangka bahawa Rasulullah SAW telah wafat, mesti dipotong tangan dan kaki-kaki mereka. Seterusnya ialah pendirian Abu Bakar. Abu Bakar memecut kudanya berlari dari rumahnya di Asan. Sesampainya ke pekarangan masjid, beliau terus masuk ke dalam masjid. Tanpa bercakap sepatah pun dengan orang ramai, beliau memasuki bilik Aisyah menuju ke tempat Rasulullah SAW yang sedang berbaring ditutupi dengan kain. Beliau membuka tutupan muka Rasulullah SAW terus memeluk dan mencium muka Rasulullah SAW sambil menangis dan berkata, "Demi dikaulah ibu ayahku, Allah tidak akan mengenakan kau dengan kau dua kematian. Adapun kematian yang telah dituliskan ke atasmu ini sudah kau hadapinya." Setelah itu Abu Bakar dan Umar keluar menemui orang ramai di mana Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, sila duduk." Namun Umar enggan untuk duduk. Orang ramai pun melingkungi Abu Bakar dan membiarkan Umar di situ. Abu Bakar mengucap kepada sidang hadirin dengan katanya, "Adapun selepas tahmid dan syukur, maka ingin ku menyebut di sini, sesiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, dan sesiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati." Kemudian beliau membaca ayat Allah surah Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim rasul. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falam yazurra mau syai'a wa sayajziyum mau syakirin. Allahul azim. Maksudnya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad? Sesiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, di mana itu manusia ramai bagaikan tidak mengetahui bahawa Allah telah pun menurunkan ayat ini kecuali setelah Abu Bakar membacanya. Dengan itu orang ramai pun menerima dan membacanya. Kata Ibnu Al-Musayyab, Umar telah menyebut, demi Allah, sebaik saja aku terdengar apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar itu, aku terasa kakiku sudah tidak
tidak berdaya lagi untuk berdiri. Memanglah aku turut terhumbang ke tanah sebaik saja mendengar apa yang dibaca oleh Abu Bakar itu, kerana aku sudah pasti dengan kewafatan Rasulullah SAW. Seterusnya ialah kafan dan persemandian jasad mulia baginda ke pembaringan terakhir. Telah timbul perselisihan pendapat di antara para sahabat sebelum urusan perkafanan mengenai persoalan khalifah. Berlakulah perbahasan dan perdebatan di antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar di hadapan rumah Banu Sa'adah yang akhirnya mereka semua bersetuju melantik Abu Bakar sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Pembahasan ini makan masa hingga ke akhir hari Isnin, malah hingga masuk ke malam berikut menyebabkan orang ramai turut sibuk. Perkebumian jasad baginda tertangguh hingga ke malam Selasa, malah hingga menjelang subuh hari berikut di tempat tidurnya tertutup dengan kain menyebabkan ahli keluarga baginda menutup pintu rumah. Di hari Selasa barulah diuruskan mandi jasad Rasulullah SAW tanpa membuka bajunya. Mereka yang bertugas memandikan baginda ialah Al-Abbas, Ali, Al-Fat dan Al-Khatam, iaitu kedua-dua anak Al-Abbas Syakran, iaitu hamba Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid dan Aus bin Kauli. Abbas Al-Fat dan Khatam membalikkan badan Rasulullah SAW. Usamah dan Syakran menjuruskan air. Ali menggosokkan serta Aus pula menyandarkan Rasulullah SAW ke dadanya. Kemudian mereka semua mengkafankan jasad Rasulullah SAW ke dalam 3 lapisan kain kafan tadi dengan cermat dan penuh hemat. Seterusnya ialah di saat perkebumian sekali lagi kaum muslimin beriktilaf tempat persemandiannya. Namun kesudahannya Abu Bakar bangun dan berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah berkata, tidak dimatikan mana-mana Nabi kecuali di tempat itulah ia dimandikan. Justru itu maka Abu Talha pun mengangkat tempat tidur Rasulullah SAW dan digalinya lubang sebagai kubur beliau lahat. Sebelum itu, kaum muslimin masuk membajiri bilik Rasulullah SAW dengan bertali arus 10 selepas 10 menunaikan solat jenazah masing-masing tanpa imam. Mula-mula sekali baginda disembahyangi oleh keluarga baginda, kemudian Muhajirin diikuti oleh Al-Ansar. Kaum wanita bersemayam selepas kaum lelaki dan diakhiri oleh lapisan kanak-kanak. Kesemuanya ini diselenggarakan pada hari Selasa sehari suntuk, malah hingga ke malam Rabu. Kata Aisyah, kami bagaikan tidak menyedari perkebumian kecuali setelah kami terdengar suara cangkul menggali tanah di tengah malam, iaitu malam Rabu. Sekian, terima kasih.